Assalamualaikum. Wow, 100.000 subscriber. Tak pernah saya terfikir sedetik pun semasa saya buat YouTube boleh dapat 100.000 subscriber. Masya Allah. Itulah kalau namanya rezeki, memang tak kemana kan. Tapi pun diiring dengan doa dan usaha juga. Itu saya percaya, insya-Allah. So, saya sekarang berada di Putrajaya. Kenapa saya memilih tempat ini? Kalau korang scroll the oldest video, di sinilah tempat bermulanya saya buat video. Di sini, di bagian Putrajaya. Masa tu saya ingat hari Sabtu. So di sini saya parking motor Suzuki JSS 750 yang warna biru, dan sekarang saya parking motor Suzuki Smash. Bagaimana bermula Sketsa Rider? Okey, masa saya buat record tu, semasa saya buat record video yang pertama tu, saya masa tu baru beli GoPro. So bila saya beli GoPro, saya tak tahu apa nak buat. Saya ingat benda pertama yang saya buat, GoPro tu saya mount dekat Suzuki JSS 750. Saya pusing-pusing di Bandar Sunway tu, rakaman on board lah konon. Lepas tu, tapi itu saya tak up lagi. Lepas tu keesokan harinya saya buat video di sini. Di situlah saya mencari ilham. So sebenarnya saya tak pernah pun terfikir yang saya memang nak jadi YouTuber, nak banyak subscriber, nak banyak viewer. Tak pernah. Dia bermula macam ni. Dulu saya mula-mula buat satu channel. Nama channel tu Adam JSS, ADM JSS. Lepas tu channel tu kena ban oleh YouTube lah. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin adalah tu. Lepas tu saya down juga berapa hari. Saya buat satu lagi channel, nama dia SBK Dream. SBK Dream tu, tapi bila saya buat channel SBK Dream tu, saya macam nama ni macam tak kenal lah. So pada suatu petang, tiba-tiba terlintas di fikiran saya Sketsa Rider. Itulah macam mana terjadinya channel Sketsa Rider. Dan juga intention saya beli GoPro bukannya untuk buat YouTube. Intention saya nak beli GoPro tu sebenarnya sebab saya bawa motor untuk daily. So GoPro tu ialah untuk saya punya safety equipment lah. So let's say apa-apa jadi, senanglah ada benda kita nak record, nak claim insurance, apa semua. So bermulanya satu cerita. Saya ikut satu grup ni lah. First ride masa tu kenduri kahwin. Saya ingat lagi. Lepas tu bila saya, grup ni otai-otai lah, otai-otai. Lepas tu bila saya buat video, diorang macam suka lah, diorang macam wah best. So daripada sana saya ada semangat lah untuk buat video lagi. So actually video Sketsa Rider ni sebenarnya ialah hadiah lah, hadiah untuk para sahabat saya. Maksudnya ialah kita kena ingat, tak selamanya kita akan main motosikal. Sebab apa? Sebab pertama faktor kewangan. Main motosikal ni, terutama motor besar, kos agak tinggi. Faktor kewangan, faktor kesihatan, faktor masa. Kadang-kadang bila ada duit, masa pula kurang. Bila ada masa, daripada faktor kewangan pula kurang. So life is balanced and challenging. So apabila satu hari nanti kalau kita dah tak ride, then abang-abang atau kakak-kakak semua korang boleh tengok kenangan kita di video Sketsa Rider itu. Itulah hadiah saya, insya-Allah. So maksudnya
bila kita dah jual motor macam saya berasal daripada Sandakan, Sabah. Tak selamanya mungkin saya akan berada di bumi Semenanjung ini. So apabila satu hari nanti kalau saya dah balik ke Sandakan, Sabah, kampung halaman, saya pun mungkin dah tak main motor situ. Dan itulah video yang saya akan tonton. Maksudnya untuk kenangan lah sebenarnya. Sketsa, penceritaan macam mana saya jumpa orang-orang, macam mana saya jumpa sahabat-sahabat yang hebat. Itulah. So wow, tapi alhamdulillah untuk cecah 100k ni ianya satu perjalanan yang jauh. Satu perjalanan yang jauh dan tak begitu senang. Video sketsa rider ni dia start viral sejak ada satu video yang overshoot di Karak, yang abang tu dia terlanggar tembok. Lepas tu kita orang, saya lah masa tu, saya ride solo masa tu bagi selamat abang dengan sahabat-sahabat yang saya tak kenal pun, tapi kita orang cuba untuk kawal trafik lah dengan dibantu oleh abang JPJ. Alhamdulillah. So start situ video tu dah meletup, dan lepas tu saya buat review lagi Suzuki Katana. Terima kasih kepada Suzuki Malaysia, Sin Seng Huat, Steven, korang yang banyak beri peluang. Saya buat review Suzuki Katana. Of course, untuk para abang-abang legend, abang-abang utai, Katana ni memang dikenali ramai lah. Tapi ini versi baru 2019. So selepas itu, beberapa hari kemudian saya first ride dengan grup pertama yang saya join, KOG, Kawasaki Off Group. Masa tu kita orang pergi kita pergi Lancang. Kita pergi Lancang dekat Pekan Karak, kampung Abang Mikawa. Masa tu hadir kenduri kahwin lah. So video keep on going, macam-macam lah cerita yang menarik. Actually kalau korang tengok sketsa rider punya video ni, dia ni banyak penceritaan yang spontan. Sebenarnya apa konten saya next, saya pun tak tahu. Sebab apabila saya keluar rumah, itulah konten saya. Maksudnya kenangan bersama sahabat-sahabat. Lepas tu mungkin ada few peristiwa yang jadi secara spontan yang kita pun tak boleh ramal. Itulah video sketsa rider. Dia lebih kepada spontaneous. So saya pun tak tahu apa next content saya. Sebab untuk review motosikal saya jarang buat. Tetapi insyaAllah kalau ada peluang, mungkin saya boleh ambil lah. So bermulanya satu cerita apabila saya jumpa lagi dengan sahabat-sahabat saya. Mula-mula saya jumpa Abang Hamdan lah. Abang Hamdan ni saya jumpa di kenduri kahwin. Yang first ride dengan grup tu saya jumpa di kenduri kahwin. Masa tu dia bawa Honda CBR 1000 Rapid. Saya pula bawa GSS 750. Masa tu dia tak tegur lagi. Lebih kurang macam tu lah. So bila dah selalu ride tu, kami punya minat dah lebih kurang sama. So kita pun ride sekali. Lepas tu orang yang kedua saya jumpa ialah Andy R6 ni saya jumpa. Saya ingat masa tu kita jumpa di ni tol Bandar Saujana Putra. Masa tu kita nak pergi Port Dickson kalau tak silap waktu malam. So start sanalah berkenalan. Macam Saiful pula, saya jumpa dia di belakang BHP. Saiful ni masa tu saya parking motor di belakang BHP. Saya dengan Andy lah masa tu kita plan nak ride Karak berdua. Saya parking motor belakang BHP. Saiful pun parking lah datang. So saya tanya dengan dia, "Bang, nak pergi mana?" Dia cakap saja. Dia cakap nak bawa motor, nak layan, baru beli motor. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya cakap, "Jomlah ride sekali." So start sanalah kami bersahabat. Abang Bai pula lebih kurang juga masa dengan Saiful. Saya jumpa dia di kedai motor Sin Seng Huat. Masa tu dia trade in CB650F naked.
Honda tu. Lepas tu saya tegur lah, saya cakap, bang, oh nak beli ni ke? JSS 1000 naked. Lepas tu bila kami berjumpa tu, start sana kami tak ride sekali lagi. Tapi lama kelamaan saya, Andy, Saiful, Abang Bai, kita orang empat orang ni, kita mesti ride setiap minggu di Karak. So kita keep on training Karak tu, tapi dengan keadaan yang agak berjaga-jaga lah. Maksudnya still beringat, kita tak push habis pun. So start sana kita jumpa macam-macam orang, macam-macam kejadian. Ada yang overshoot di tempat yang sama 2 minggu berturut-turut, alhamdulillah. So lepas tu jumpa Abang Karim. Abang Karim ni best sikit, jumpa di Senseng Huat juga. Satu dia baru nak beli motor. Masa tu dia dah beli motor Suzuki Katana. Lepas tu saya cakap jom lah ride sekali. So kita ride pada hari Ahad. Pagi tu saya jumpa Abang Karim. Lepas tu ride dengan Waizul sekali lah. So lepas tu bila jumpa dengan Abang Karim, saya ingat lagi cakap Abang Karim, ini lawak sikit. Dia cakap, aku tengok YouTube, boleh ni follow 18200. Dia cakap macam tu. Sekali first time dia ikut kami ride, dia cakap, aku keluar BHP gear 2 semua dah hilang, dah lesap. Macam itulah memori masing-masing. Tapi sekarang Abang Karim laju. Even saya dah pakai S1K pun nak betul-betul try hard baru dapat kejar dia. Bukan senang, hati kering orang tu. Lepas tu barulah jumpa dengan Abang Jihad dengan Muslim. Diorang ni jumpa serentak daripada Saiful lah. So kita ride di Zul Highway Cafe, di situ. So pemasukan Jihad dengan Muslim ni, alhamdulillah, diorang ni lonjakan kami para sahabat ke satu stage yang lain lah. It's another stage. Sebab kenapa? Sebab kita orang dah pakai racing suit, kita main track day Sepang. So banyak benda lah. Of course Jihad ni, dia ni punya level, dia dah di atas, dia dah lain punya level. Mungkin dia experience rider lah. So macam itulah. Banyak juga saya jumpa para sahabat. Kalau saya sebut satu-satu pun tak menang. Macam grup JSS 750, grup pertama saya KOG. Saya nak berterima kasih terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, family, sahabat, semua orang memang terbaik. Kalau saya sebut satu-satu, Bro Ones punya grup, JSS 750, KOG, Samurai, Suzuki Malaysia, Kawasaki, Ducati, BMW, semua, Aprilia, korang semua memang terbaik. Alhamdulillah, mana yang support, terima kasih. Kita nak ride ni, saya punya goal, saya nak bina silaturahim, saya nak bina persahabatan. So siapa depan, siapa belakang, siapa laju, siapa tak laju, itu belakang kira. Yang paling penting kita selamat. Dan juga kepada para abang bikers di sana, kalau kita dapat motor besar ni, of course kita kena tunjukkan contoh yang baik. Saya faham apabila saya cakap macam ni, mungkin ada orang pertikaikan. Sebab dia cakap kami pun bawa laju juga. Dia apabila kita dah pegang superbike 1000cc, tak dinafikan ianya sebuah jentera yang sangat laju. Tapi benda yang paling penting, kita kena kontrol motor tu, bukan motor tu kontrol kita. So of course fokus keletihan badan, maksudnya fit, badan kena fit, mata kena terang, suasana jalan. Kalau dah sangat traffic jam, tak perlu nak bawa laju, kita bawa lebih kurang je, janji selamat. So pada saya, kalau nak bawa laju apa semua, paling penting kita punya gearing. Gearing tu maksudnya kita punya safety gearing lah. Kita pakai safety jacket, at least minimum seluar ada padding.
boots, glove, full face helmet, baru kita boleh push sikit. Itu pun ada ruang baru kita push. Kalau tak ada ruang, kita just hold. Macam saya dah cakap banyak kali, saya ambil contoh Karak lah. Kita nak laju-laju di Karak pun apa yang kita dapat? Di Tol Gombak tu cuma ada pakcik jual es krim RM RM2 je. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, maksudnya balik tangan kosong lah. So kita ni bawa motor kena beringat-beringat lah. Lagipun let's say kalau kita tengah laju, momentum kita 250, tiba-tiba kereta pindah line, saya pun to be honest di hati memang marah. Yalah, sebab saya pun manusia biasa, fitrah, ada perasaan. Tapi bila saya fikir-fikir, kereta tu dia sebenarnya, dia tengok side mirror, kita jauh lagi, tapi momentum kita nak pergi dengan kelajuan 200 lebih tu, dalam macam ni je kita boleh sampai depan. Sebab itulah bila jadi macam tu, kita cuba kawal keadaan, cuba tenang. Kita jangan rem. Mungkin di dalam kereta tu ada orang tua, seperti ibu bapa kita, nenek atuk kita yang sakit jantung, ada penyakit, tak boleh terkejut, ada anak kecil, baby yang baru lahir nak tidur, dengar bunyi motor menangis, ibu mengandung, driver yang tak boleh terkejut. So kita kena pertimbangkan semua ni lah, insyaAllah. Saya faham mungkin ada abang-abang atau kakak-kakak sekalian yang korang mungkin tak berapa berkenan apabila saya bercakap macam ni, but this is the reality. So tugas kita sesama insan di muka bumi ni sebagai hamba Allah pada saya, kita tak mampu nak mengubah orang lain, tetapi insya-Allah pelan-pelan kita try ubah kita punya diri sendiri jadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan itu agar kita dapat menjadi contoh yang baik pada satu hari. Kita ambil contoh aktiviti permotoran ini akan dipandang baik, boleh diterima. Macam itulah. So insya-Allah semoga bertemu lagi. 100k subscriber, 20 juta view. Alhamdulillah, tak pernah saya fikir sampai sejauh ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.